Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma rzuqna as-sihhah wal 'afiyah. Allahumma shfi maradana wa maradal muslimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah pada hari ini kita akan teruskan pengajian kita dan kita telah sampai ke ayat 55. Ayat 55 surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. Jadi insyaAllah kita cuba pada pagi ini untuk mentafsir ataupun menterjemahkan dua ayat ini. Dan insyaAllah kita akan i'rab insyaAllah subhanahu wa ta'ala, di mana ayat yang pertama iaitu ayat 55, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika, dan demikianlah. Ada saya share terjemahan di dalam skrin ni, boleh tengok. Wa kadzalika, dan demikianlah, nufassilu, kami huraikan, kami terangkan satu persatu. Nufassilu ini adalah tafsil. Tafsil ini secara detail ataupun secara satu persatu, secara jelas. Dia ada ijmal, dia ada tafsil. Kalau ijmal secara borong, secara umum. Tapi kalau nufassilu maknanya secara jelas, satu persatu, secara detail. Dan nun di situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika, dan demikianlah, nufassilu, kami, iaitu Allah Subhanahu wa taala, diguna lafaz jamak. Nun itu kami adalah untuk ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ataupun membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kami menghuraikan ataupun memberitahu secara detail, menerangkan satu persatu al-ayat, ayat-ayat. Ayat ini adalah Al-Quranul Karim. Jadi wa kadzalika ini kembali kepada ayat-ayat sebelumnya. Allah Taala huraikan satu persatu. Kalau kita lihat ayat sebelum ini berkenaan dengan layanan ataupun larangan kepada ataupun terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghalau ataupun menjauhi golongan-golongan yang beriman atas asas untuk melayan ataupun menyambut, menghormati kafir Quraisy yang mahu berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ayat-ayat sebelum ini Allah Taala telah beritahu tentang hujah-hujah untuk menolak kesyirikan yang dilakukan oleh musyrikin Mekah, di mana mereka itu telah menyembah berhala. Jadi dalam ayat-ayat sebelum ini telah diterangkan, telah dihuraikan satu persatu. Jadi Allah Taala beritahu wa kadzalika, demikianlah. Allah Ta'ala terangkan. Jadi dalam Al-Quran ini ada ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang kita boleh fahami ia tanpa kita, maknanya ayat-ayat yang kita boleh fahaminya dengan merujuk kepada tafsir-tafsir, ataupun kita boleh memahaminya tanpa merujuk kepada tafsiran ulama. Itu kita panggil ayat muhkamat. Ada juga ayat yang kita panggil mutasyabihat, ayat-ayat yang berkaitan dengan perkara ghaib.
tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, tentang syurga, tentang neraka, ataupun tentang kejadian alam semesta. Allah Taala sebut khalaqas samawat, khalaqal arda was samawat fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Wa kana arsyu 'alal ma, dan arasnya di atas air, contoh kan. Ataupun Allah Taala sebut yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kemudian Allah Taala sebut summastawa 'alal arsh, kemudian Allah Taala istiwa di atas arasy. Jadi semua itu adalah ayat-ayat yang mutasyabih, yang kita tidak mengetahui hakikat bagaimana ataupun kita nak tafsirkan secara detail. Jadi ayat-ayat itu tidak diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ayat-ayat yang diterangkan di sini, nufassilul ayat, adalah ayat-ayat muhkamat. Allah Taala ceritakan tentang akidah, ceritakan tentang kisah-kisah sejarah. Allah Taala ceritakan tentang hukum hakam. Allah Taala cuba bentangkan hujah-hujah untuk menolak kesesatan ataupun syirik yang berlaku di zaman diturunkan Al-Quranul Karim ataupun di zaman Nabi berada di Mekah. Jadi begitulah, wa kadzalika nufassilul ayat, begitulah Allah Taala terangkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kadang-kadang ayat Quran ini juga dia tidak detail, cuma diberi satu asas, ataupun Allah Taala beri satu hukum, ataupun Allah Taala syariatkan satu syariat. Kemudian yang menghuraikan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih kepada ibadat-ibadat yang perlu kepada cara, seperti solat. Allah Taala hanya sebut rakaat, sujud, dan dihuraikan ataupun diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya solat, contohnya haji, contohnya puasa. Jadi antara fungsi ataupun peranan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menghuraikan ayat-ayat Al-Quranul Karim, khususnya perkara-perkara yang berkaitan dengan tata cara ibadat. Tidak disebut secara detail dalam Al-Quranul Karim, tetapi dihuraikan seperti wudu. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, juga solat disebut dalam Al-Quran, tetapi Nabi kita peranannya adalah menghuraikan secara detail bagaimana solat, bagaimana wudu, bagaimana buat haji, bagaimana puasa, dan selainnya. Ibadat-ibadat yang khusus, ibadat-ibadat yang umum, Nabi dalam Al-Quran ada. Contohnya zikir, ibadat-ibadat yang lebih umum, itu ada disebut di dalam Al-Quranul Karim, dan juga disebut ataupun ditunjuk juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi nufassilul ayat, kembali kepada ayat-ayat sebelum ini, Allah Taala telah huraikan ayat-ayat Al-Quran ini, walitastabina sabilul mujrimin, supaya jelas pula jalan orang-orang yang berdosa. Sabilu itu adalah jalan, al-mujrimin adalah al-musyrikin. Al-mujrimin ini adalah penjenayah. Kalau dalam bahasa Arabnya, mujrim itu adalah perompak, penyamun, penjenayah yang melakukan jenayah. Tetapi yang dimaksudkan al-mujrimin di sini adalah al-musyrikin, iaitu orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu musyriki Mekah. Jadi mereka itu adalah penjenayah juga. Kalau kita lihat sekarang ini, orang yang syirik itu tidaklah penjenayah, tetapi diguna di dalam istilah ini, mereka yang penjenayah ataupun yang berdosa ini adalah juga orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat mufassir, dia menyebut al-mujrimin ini adalah al-musyrikin, iaitu orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan atas asas kesyirikan itu mereka melakukan dosa-dosa yang lain, seperti kalau zaman jahiliyah dahulu, mereka merompak, mereka berzina, mereka minum arak, mereka membunuh anak-anak perempuan,
mereka mengamalkan riba, penindasan dan perhambaan. Jadi semua itu adalah hasil daripada kesyirikan yang mereka lakukan. Jika mereka beriman kepada Islam, Islam akan memerangi semuanya. Islam mengharamkan zina, mengharamkan membunuh, mengharamkan minum arak, mengharamkan riba, mengharamkan kezaliman. Jadi taraf mereka itu, musyrikin itu adalah sama dengan mujrimin, penjenayah, kerana kesyirikan itu membawa mereka melakukan banyak dosa-dosa, jenayah-jenayah yang berlaku di Mekah Al-Mukarramah ataupun di zaman dakwah Nabi SAW. Ini adalah lebih kurang tafsirannya. Kemudian dalam ayat 56 Allah Ta'ala sebut qul, katakanlah wahai Muhammad. Jadi Allah Ta'ala minta Nabi Muhammad menyebut inni nuhitu, sesungguhnya aku dilarang. Aku dilarang, wahai, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku dilarang. Ini sesungguhnya, ya itu, ni, ya yang di belakang nun itu aku. Sesungguhnya aku, nuhi itu ini adalah mabni lil majhul, dilarang. Sebenarnya Allah lah yang melarang Nabi, ya. Allah lah yang melarang Nabi. Allah lah yang menegak Nabi SAW menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nuhi itu aku dilarang, mabni lil majhul. An a'buda, dilarang apa? Iaitu menyembah. Menyembah siapa? Alladzina, menyembah mereka yang. Ini pun menjadi perselisihan di kalangan ulama. Kalau ikutnya di Mekah Al-Mukarramah, yang disembah adalah patung ataupun berhala, dipanggil authan ataupun al-asnam, berhala-berhala. Berhala ini tidak ada akal, tetapi diguna alladzina, sepatutnya allati, kerana Nabi dilarang untuk menyembah apa yang disembah oleh musyriki Mekah. Musyriki Mekah itu dia sembah berhala. Dia sembah berhala, tetapi diguna alladzina. Diguna alladzina seolah-olah berhala itu berakal. Jadi ada di kalangan ulama, contohnya Ibn Ashur, dia beritahu dinaikkan ataupun dianggap ataupun digambarkan seolah-olah berhala itu adalah berakal. Jadi diletak dengan isim mausul alladzina. Sebenarnya berhala itu bukanlah berakal, hanya manusia saja berakal. Ataupun Ibn Ashur juga beritahu yang disembah oleh musyrikin Mekah bukan sahaja berhala, tetapi mereka juga mendewa-dewakan ataupun mereka memuja pemimpin-pemimpin mereka. Mereka juga memuja hawa-hawa nafsu mereka. Jadi seolah-olah bukan saja Tuhan berhala, tetapi ada juga pemujaan ataupun walaupun mereka itu tidak sembah, tetapi mereka menganggap, mereka mentakdiskan ataupun mereka memuja pemimpin mereka di masa itu. Jadi diguna dengan lafaz ayat alladzina, maknanya isim mausul lil aqal, maknanya untuk manusia. Kalau ikutnya sembahan yang berlaku pada masa itu adalah berhala. Berhala itu tidak berakal, maka tidak perlulah diguna alladzina, hanya allati. Tetapi diguna alladzina kerana untuk seolah-olah menganggap berhala itu ada akal, seperti manusia, walaupun berhala itu tidak ada akal. Berhala itu hanyalah batu, tetapi seolah-olah orang yang sembahnya menganggap ia seolah-olah ada akal, ada tangan, ada kuasa, ada kudrat, kehendak, ada pengetahuan dan sebagainya. Jadi diguna alladzina. Pada hakikatnya berhala itu bukanlah ada akal. Jadi alladzina an a'buda, bahwasanya aku menyembah alladzina.
alladzina iaitu kembali kepada sembahan-sembahan yang tad'una kamu wahai musyrikin sembah. Tad'una ini maksudnya kamu seru, kamu sembah, kamu mohon bantuan, kamu berdoa kepadanya, kamu serunya, kamu panggilnya, kamu sembahnya. Ini semua termasuk tad'una ini adalah termasuk semua. Jadi an a'budalladzi natad'una min dunillah, tad'una min dunillah. Tad'u ini boleh kita terjemahkan ta'buduna. Ta'budun maknanya kamu sembah. An a'budalladzi nata'buduna, ta'budun ataupun talja'una ataupun tad'unahum, maknanya kamu seru kepadanya, kamu panggil dia, kamu berdoa kepadanya, kamu sembahnya, ataupun apa yang saya sebut tadi talja'una juga. Talja'una ini maksudnya apabila di dalam keadaan kesusahan mereka pergi, mereka kembali sembah ataupun berdoa kepada berhala tersebut. Dalam keadaan kesusahan, kepayahan, apa-apa saja kesulitan, kesakitan dan sebagainya, mereka pergi kembali menyeru berdoa kepada berhala tersebut. Jadi itu maksudnya tad'una. Jadi Nabi SAW dilarang untuk berdoa, untuk merayu, untuk munajat, untuk menyembah ataupun untuk menjadi hamba kepada apa yang musyrikin Mekah itu sembah, iaitu min dunillah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini adalah siri bagaimana Allah Taala mengajar Nabi untuk menghadapi musyrikin Mekah. Dipanggil siri-siri hujah. Jadi kalau kita lihat sebelum ini, kita telah mempelajari beberapa ayat. Kita telah pelajari beberapa ayat di mana Allah Taala minta supaya Nabi menyebut. Contohnya ayat 14. Ayat 14, mungkin dah lupa semua, dah lama dekat setahun kita surah Al-An'am ini. Jadi mungkin kita dah lupa, kita kembali kepada ayat kita. Sebelum ini Allah Ta'ala sudah pun ada menyeru ataupun meminta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang ke-14. Allah Ta'ala sebut, "Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard wa yut'imu wa la yut'am." Kita dah jumpa sebelum ini. Maknanya ayat yang kita pelajari pada hari ini, iaitu ayat yang kita pelajari hari ini, qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Ini adalah ciri-ciri Allah Taala ajar bagaimana Nabi Muhammad SAW mahu berhadapan dengan musyrikin Mekah. Jadi bermula daripada ayat 14 ni ayat 14 ini Allah Taala sudah pun ajar Nabi kita Muhammad SAW dengan berkata, "Aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard." Patutkah aku mengambil ataupun memilih pelindung yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Taala itu yang mencipta langit-langit dan juga bumi, dan Allah Taala itu yang memberi makan dan bukan ia yang diberi makan. Jika kita sudah tafsir sebelum ini, kenapa disebut makanan dan sebagainya, kita sudah tafsir sebelum ini. Jadi ayat yang kita pelajari ini adalah siri bagaimana Allah Ta'ala cuba untuk bagi tahu ataupun mengajar Nabi kita Muhammad SAW untuk berhadapan dengan kafir Quraisy. Dan juga ayat yang ke-40, ayat yang ke-14 dan juga ayat yang ke-40 ada juga diminta oleh Allah SWT Nabi kita baca ataupun Nabi kita sebut. Allah Ta'ala sebut, "Qul ara'aitakum in atakum azabullah." Katakanlah wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku jika datang kepada kamu azab Allah, ataupun in atakum azabullahi au atatkumus sa'ah, dan berlaku kiamat tiba-tiba, aghairallahi tad'una in kuntum sadiqin, adakah kamu akan seru kepada berhala-berhala kamu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala jika kamu ini benar?
Juga ayat yang ke-46 juga Allah Subhanahu Wa Taala minta Nabi kita sebut qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum. Bagaimana fikiran kamu, apa pendapat kamu jika Allah Taala mengambil pendengaran kamu, mengambil penglihatan kamu, dan Allah Taala khatam ataupun tutup hati-hati kamu. Siapa selain daripada Allah yang dapat membawa kamu pendengaran, penglihatan? Sudah pasti tidak ada selain daripada Allah. Kerana berhala yang mereka sembah itu tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar. Bagaimana berhala yang tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat itu dapat memberi, dapat kembalikan penglihatan kepada mereka, orang-orang kafir musyrikin itu. Dan begitu juga berhala itu, mana ada akal, mana ada hati. Jadi hati yang ditutup oleh, jika Allah Ta'ala tutup hati musyrikin itu, sudah pasti berhala-berhala itu tidak dapat memberi petunjuk, tidak dapat memberi hidayah. Jadi ini adalah ayat ke-36 antara siri ayat-ayat di dalam surah Al-An'am ini. Allah Ta'ala mahu mematahkan hujah-hujah atau mahu membatalkan apa yang dilakukan oleh musyrikin Mekah, iaitu menyembah berhala, sehinggalah pada ayat yang kita belajar pada hari ini Allah Ta'ala sebut qul inni. Jadi hujah-hujah sebelum ini adalah lebih kepada minta supaya musyrikin Mekah berfikir tentang apa yang mereka lakukan itu adalah tidak benar, tentang berhala yang mereka sembah itu adalah lemah, kurang, supaya musyrikin Mekah ini sedar bahawasanya mereka lagi hebat daripada berhala yang mereka sembah. Bahkan berhala itu mereka yang membuatnya, menciptanya. Dan kenapa mereka menyembah berhala yang mereka buat tersebut? Itu lebih kepada musyrikin Mekah berfikir dari sudut tersebut. Cuma ayat yang kita belajar pada hari ini adalah Allah Ta'ala beritahu dari sudut ketegasan ataupun kelakuan Nabi sendiri. Maknanya Nabi tidak akan sembah. Kerana Nabi kita dilarang untuk menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya lebih kepada hali, ataupun kita panggil dakwah bil hal, dakwah dengan tunjuk. Kita sekarang ini ada dakwah dengan kita bercakap, dengan kita minta, tetapi ada dakwah dengan hal, iaitu dengan memberi tauladan, dengan memberi tunjuk ajar, dengan kita sendiri yang buat. Jadi dakwah yang ada pada ayat 53 yang kita 56 yang kita belajar sekarang ini adalah dakwah yang nak tunjuk kepada kafir Quraisy, Nabi sendiri, dirinya Nabi tersebut, keadaannya, perbuatannya sama sekali tidak akan menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan supaya orang kafir itu melihat ketegasan Nabi, keyakinan Nabi, dan juga sanggup Nabi kita Muhammad SAW menghadapi sebarang ujian, apa-apa bentuk saja ancaman, sehingga mahu dibunuh, tetapi Nabi tetap tidak menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tetap tidak menyembah berhala, Nabi tetap menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita panggil dakwah bil hal, dan ini juga adalah untuk membatalkan ataupun menyanggah apa yang disembah oleh kafir Quraisy itu adalah terbatal ataupun tidak benar, ataupun Tuhan yang batil. Jadi kul ini adalah siri-siri ayat-ayat yang saya sebut tadi, maknanya seolah-olah cara-cara sambungan, cara-cara yang Allah Ta'ala cuba tunjukkan, cuba bagi tahu kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan cara berhadapan dengan musyrikin Mekah. Okey, kul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Min dunillah ini adalah berhala-berhala ataupun sembahan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Qul la attabi'. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah lagi kepada musyrikin Mekah itu, aku tidak akan menurut nafsu kamu. Ini juga adalah satu perkara yang penting. Ini Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada Nabi dan juga pewaris-pewaris Nabi.
seperti ustaz-ustaz ataupun da'i-da'i, ulama-ulama, mufti-mufti, mereka tak boleh mengikut nafsu pengikut ataupun nafsu masyarakat ataupun nafsu penduduk. Contohnya seorang penceramah, dia tidak boleh, maknanya di dalam masyarakat itu banyak berlaku kerosakan, banyak berlaku maksiat. Dia tidak boleh senyap. Dia mesti jelaskan, mesti baiki, mesti islah, mesti sebut. Jangan pula dia ada, kalau aku sebut nanti orang kampung akan benci aku. Orang kampung akan tak panggil aku ceramah. Orang kampung akan tolak aku. Maknanya dia ikut apa yang orang kampung itu suka. Contohnya orang kampung itu suka buang masa, maknanya dia pun cakaplah tentang buang masa dan sebagainya. Maknanya apa yang dia nak cakap, apa yang dia nak seru ataupun isi yang ceramahnya mesti sesuai dengan nafsu penduduk tersebut. Itu tidak betul. Sepatutnya kita menyanggahi apa yang nafsu mereka lakukan daripada perkara-perkara yang buruk. Maknanya seorang nabi, mereka mahu melakukan islah. Jadi apabila nabi dibangkitkan di Mekah Al-Mukarramah, sudah pasti nabi akan serang ataupun nabi akan nyatakan bahawasanya judi itu haram, arak itu haram, membunuh itu haram, menyembah berhala itu adalah batil. Jadi semua yang nabi seru itu adalah sebenarnya menyanggahi, bercanggah dengan kehendak nafsu penduduk Mekah Al-Mukarramah. Itu yang menyebabkan penduduk Mukarramah ini benci kepada Nabi. Cuba bayangkan kalau Nabi dibangkitkan di Mekah, dia ikut saja. Maknanya dia beritahu kita ikut saja supaya musyrikin Mekah ini sayang kepada Nabi, bagi duit pada Nabi, bagi gaji pada Nabi, bagi kedudukan pada Nabi. Tetapi Nabi tidak. Sehingga Nabi beritahu, kalau kamu berjaya meletak bulan dan matahari di kanan, di tangan kiri kananku, aku tidak akan tinggalkan. Maknanya begitu sekali Nabi tegas. Nabi tegas tidak akan mengikut kehendak ataupun nafsu musyrikin Mekah. Dan juga musyrikin Mekah tawarkan kepada Nabi untuk menjadi pemimpin, dia akan angkat Nabi ini menjadi pemimpin Mekah. Kalau nak kahwin dengan orang paling cantik, dia akan kahwinkan dengan orang yang paling cantik. Kalau nak harta menjadi kaya di Mekah Al-Mukarramah ini, akan diberi segala kekayaan. Maknanya apa sahaja yang Nabi mahu, musyrikin Mekah akan beri kepada Nabi, dan itu adalah tawaran yang dinyatakan kepada Abi Talib. Tetapi bila Abi Talib nyatakan kepada Nabi, Nabi kata dia tidak akan tinggalkan dakwah Islam ini. Jadi nampak, jadi Allah Ta'ala beritahu di sini, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak akan menurut hawa nafsu kamu. Maknanya itulah antara cabaran seorang ustaz ataupun mungkin kita ustaz bagi keluarga kita, itu juga antara cabaran kita bila nak islah, untuk memperbaiki. Antara kita nak ikut dia supaya dia suka kepada kita, ataupun kita nak melawan arus supaya membaiki kerosakan apa yang mereka lakukan. Jadi kalaulah ada ustaz yang pergi ceramah di tempat kita, dia selalu tegur kita, selalu nasihati kita, dan selalu kita rasa ditujukan kepada kita, kita rasa dia selalu tegur kita, dia mahu kita berubah, selalu bercanggah dengan nafsu kita, itu ustaz yang bagus. Tapi kalau ustaz itu datang ke surau kita, buat kita ketawa saja, suka saja, semua sesuai dengan nafsu kita, itu kurang bagus. Sepatutnya ustaz itu datang ke surau kita, ataupun kita dengar ceramah dia tegur kita. Dia tegur nafsu-nafsu kita, apa yang kita buat salah. Maknanya selepas kita dengar itu, kita pun fikir, banyak yang tak betul aku buat ni. Banyak yang nafsu aku ikut nafsu aku, ikut nafsu daripada ikut agama. Banyak yang aku perlu buat perubahan. Jadi itu yang sepatutnya, dan itulah yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya ataupun dia tidak menurut nafsu penduduk Mekah Al-Mukarramah.
kalau kita kata Nabi ini sangat dibenci oleh penduduk Mekah Al-Mukarramah. Kenapa? Kerana Nabi ini tegas, Nabi mahu melakukan islah, wa ma taufiqi uridu islah mastata'tu wa ma uridu illa al-islah mastata'tu. Aku tidak mahu kecuali untuk memperbaiki sekadar yang aku mampu. Itu adalah ayat yang lain, wa ma taufiqi illa billah. Dan aku hanya seru kepada kamu, dan kejayaan itu hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sama juga sesiapa saja mereka hanya dapat menyeru, memberi kebaikan, menerangkan kebenaran, tetapi taufik iaitu kejayaan itu ataupun hidayah itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa kata Nabi ya? Ini antara yang diminta oleh Allah Taala supaya Nabi berkata, aku tidak akan menurut hawa nafsu kamu. Kalaulah, maknanya kalaulah Nabi ini ikut nafsu musyrikin Mekah itu, maka qad dalaltu la attabi'u ahwa'akum qad dalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Aku tidak akan menurut hawa nafsu kamu kerana kalau aku turut sesungguhnya sesatlah aku. Qad dalaltu, maknanya aku tidak akan ikut hawa-hawa ataupun nafsu-nafsu, kehendak-kehendak. Hawa ni sebenarnya kehendak, kemahuan. Kehendak-kehendak, orang panggil kehendak. Tetapi di sini hawa nafsu ini adalah kehendak-kehendak yang jahat. Jadi Nabi dia tidak mahu mengikut ahwa. Ahwa ini jamak kepada hawa. Kehendak-kehendak yang banyak, yang sesat, yang tidak betul kamu itu, aku tidak akan mengikutnya. Kalau aku ikut, qad dalaltu. Seandainya aku ikut, maka pasti aku telah sesat. Qad dalaltu. Idzan, apabila aku sesat, wa ma ana minal muhtadin. Aku bukan lagi di kalangan orang yang mendapat petunjuk. Dalam kata lainnya, mudahnya kalau aku ikut kamu, aku jadi seperti kamu lah. Begitulah. Kalau begitu juga kalau kita tahu kebenaran, kita tahu apa yang patut kita tegah dan sebagainya, kita tak buat, maka kita samalah seperti mereka. Bukan di kalangan orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, la attabi'u ahwa'akum qad dalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Kemudian Allah Taala cerita lagi selepas ini ada qul inni ala bayyinatin qul law anna 'indi ma tasta'jilun. Jadi semua ini adalah cara-cara dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi kafir Quraisy. Jadi itu adalah tafsiran ringkas ayat 55 dan juga 56. Sekarang ini kita lihat i'rab ayat ini. Ada nak tanya sebelum kita pindah kepada i'rab? Ada satu Ustaz nak tanya. Ya, sila Haji. Mengenai dengan tauhid ni tak, pada ayat mutasyabihat. Ya, sila. Kalau Ustaz terang kata masalah ayat mutasyabihat ini berkenaan dengan summa stawa ala arsy. Summa stawa ala arsy. Kita tahu Allah tu tak ada bertempat apa semua. Macam mana kita nak mentauhidkan perkara ayat ini Ustaz? Ya, ada dua cara untuk kita supaya kita tidak tersesat di dalam mentafsirkan ayat ini. Pertama, kita ikut manhaj salafi. Manhaj salafi. Maknanya Allah Ta'ala sebut istawa alal arsh. Allah Ta'ala semayang, kita sebut apa? Semayang ataupun duduk di atas arasy. Jadi istawa ini kalau kita sebut bahasa Melayunya istawa, tetapi dia ada terjemahannya ke dalam bahasa-bahasa lain. Jadi setengah manhaj mereka mengatakan kita beriman dengan apa yang Allah Ta'ala sebut. Kalaulah Allah Ta'ala sebut yadullah, tangan Allah, kita beriman tangan Allah. Kerana Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Kalau Allah Ta'ala sebut istawa alal arsh, Allah Ta'ala duduk ataupun bersemayam atas arasy, jadi kita beriman dengan apa yang Allah Ta'ala sebut tanpa kita menyatakan bagaimana.
Maknanya bagaimana Allah Ta'ala duduk, bagaimana tangan Allah, tanpa kita menyatakan ataupun menghuraikan detailnya, dan juga kita menafikan ia bersamaan dengan makhluk. Maknanya tangan tapi bukan seperti makhluk, hanya Allah tahu Allah Ta'ala sahaja tahu hakikat bagaimana. Istawa maknanya bersemayam ataupun duduk atas arasy, duduk tapi bukan seperti manusia, hakikatnya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang tahu. Tapi jangan nafikan, kerana Allah Ta'ala ada sebut dalam Al-Quran. Jangan kamu nak ubah. Bagi mereka kalau kita ubah maknanya kita ta'til. Kita mengubah apa yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Jadi ini manhaj salafi, dia panggil manhaj tafwid. Iaitu serah segala-galanya makna ayat ini, hakikatnya bagaimana kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mereka tanzih, iaitu menyucikan Allah Ta'ala itu sama dengan makhluk. Jadi kalau orang tanya istawa itu apa? Dia kata bukan seperti makhluk. Maknanya, hakikatnya kita serah kepada Allah SWT, dan jangan takwil, jangan tafsir bercanggah dengan apa yang Allah Ta'ala sebut, kerana itulah Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim. Jadi manhaj ini juga tidak sesat. Manhaj ini tidak sesat. Ia adalah satu aliran. Bagaimana dalam menghadapi ataupun memahami ayat-ayat mutasyabihat ini. Dan cara yang kedua adalah takwil. Takwil ini adalah cara yang kita Malaysia ini berpegang. Asy'ariyah, Maturidiyah, semuanya adalah takwil. Tapi semuanya ahli sunnah wal jamaah. Ada yang mengatakan manhaj tafwid ataupun salafi ataupun dengan mudahnya wahabi. Mereka ini bukan ahli sunnah wal jamaah, ini tidak betul. Semuanya ahli sunnah wal jamaah. Mereka ini mengikut sunnah. Mereka ini mengikut Al-Quranul Karim. Cuma cara mereka menghadapi ataupun memahami ayat mutasyabihat ini berbeza. Jadi kita yang di Malaysia ini Asy'ariyah ataupun Maturidiyah, kita mentakwil ayat-ayat ini. Contohnya Allah Ta'ala sebut yadullah fawqa aydihim. Kita bagi tahu ini adalah majaz. Apabila Arab kata kamu ada tangan, maknanya kamu ada kuasa. Jadi yadullah ini adalah kuasa. Jadi diterjemahkan kekuasaan Allah di atas kekuasaan kamu. Maknanya Allah Ta'ala mengatasi dari sudut kuasanya ke atas kuasa-kuasa makhluk yang lain. Ini kita panggil takwil. Takwil ini juga adalah dibenarkan. Dan dua-dua manhaj ini adalah perlu. Contohnya kalau kita berdakwah kepada golongan yang baru memeluk Islam. Dan golongan ini mereka jumpa ayat yadullah fawqa aydihim. Macam mana kita nak tafsir? Kalau kita kata tangan Allah atas tangan mereka, orang yang baru memeluk Islam itu sudah pasti Allah ada tangan. Allah Ta'ala seperti manusia. Allah Ta'ala dia akan banyak soalan-soalan dia lebih merumitkan di dalam urusan dakwah kita. Tapi kalau kita bagi tahu yadullah ini adalah takwil, kita perlu takwil. Yadun ini Arab, bagi Arab orang yang ada tangan maknanya ada pembantu ataupun ada kuasa. Jadi ayat ini sebenarnya majaz. Majaz ni maknanya dia bukanlah makna sebiji sebagaimana Allah Ta'ala sebut tangan maknanya tangan, tetapi ada makna sebaliknya, makna pinjaman ataupun majaz, kiasan. Jadi diterjemahkan dengan kuasa, maka selamatlah kita. Begitu juga istawa alal arsh, maknanya Allah Ta'ala berkuasa, ditakwilkan dengan kuasa dan selainnya. Itu manhaj bagaimana untuk bagaimana umat Islam dalam memahami ayat mutasyabihat. Jadi mereka yang takwil adalah mereka yang cuba untuk tafsir. Mereka yang tafwid, mereka yang tidak cuba dan dia serah segala-galanya makna hakikatnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka yang takwil tidak boleh keluar daripada syarat-syaratnya. Pertamanya, hendaklah takwilan itu bertepatan dengan bahasa Arab. Maknanya orang Arab guna. Contohnya yadullah. Yadullah bermakna kudrah, kuasa. Istawa bermakna isti'la. Allah Ta'ala itu tinggi. Allah Ta'ala itu adalah agung. Istawa itu. Maknanya Allah Ta'ala adalah agung. Allah Ta'ala tinggi di atas arasy.
alal arsh. Itu pun kita tak boleh nak tashbih ataupun kita nak bayangkan dengan kita, dengan makhluk, kerana Allah Taala itu tidak seperti makhluk yang memerlukan kepada ruang, yang memerlukan kepada tempat, memerlukan kepada masa. Jadi semua itu adalah suci daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita untuk tashbih. Ini sesatlah. Maknanya bagi orang yang sesat, dia kata Allah Ta'ala ada tangan. Ini adalah kufur. Allah Ta'ala ada tangan seperti manusia. Kufur lah. Dan mereka yang bermazhab atau yang mengikut aliran ta'wil seperti Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka jangan ekstrim ataupun jangan ta'assub. Jangan terlalu orang panggil apa, berpegang tanpa meraihkan pendapat mazhab-mazhab yang lain. Sebab ada di Malaysia ini mereka cuba mengkafirkan Salafi ataupun cuba menyekat Wahabi. Maknanya seolah-olah Wahabi ini adalah satu jenayah, satu kesilapan, sedangkan ia adalah satu aliran pemikiran. Dan kita tidak nafikan ada Wahabi yang ekstrim, dan juga kita tak boleh nafikan ada Asy'ariyah Maturidiyah yang ekstrim. Ada Wahabi yang membid'ahkan semua perkara. Semua bid'ah adalah sesat. Yang sesat adalah neraka. Ini adalah ekstrim. Jangan kita ikut yang Wahabi Salafi yang ekstrim ini. Begitu juga ada Asy'ariyah yang mengkafirkan juga. Mereka yang tidak takwil ayat yadullah ataupun istiwa ini adalah mereka yang mentashbihkan Allah. Menyamakan Allah dengan makhluk. Menyamakan Allah dengan makhluk adalah kafir. Kafir adalah neraka. Semua golongan dua ini adalah ada yang ekstrim, ada yang fanatik, ada yang ta'assub. Ada yang tak betul maknanya. Jadi kita kena buanglah. Tetapi kita kena raikan ini adalah satu pendapat, aliran pemikiran yang tafsiran dalam ayat-ayat mutasyabihat yang berlaku dalam dunia Islam, bukan saja di Malaysia. Salafi ataupun aliran tafwid ini ada di Jordan, ada di Saudi sudah tentu. Ini ada tempat yang terkenal dengan aliran tafwid ini. Di Jordan, di Saudi, di seluruh dunia, termasuk di Malaysia, di mana-mana saja negara Islam. Dan ia bukan bermula di sekarang ini, bermula sejak daripada dulu lagi. Sejak daripada datuk nenek moyang kita, zaman dakwah Nabi, selepas Nabi meninggal, para tabi'in, tabi'in, kemudian seterusnya, sejak daripada dulu lagi. Ada sabit, sahabat-sahabat tidak takwil ayat-ayat mutasyabihat ini. Jadi kalau kita kata mereka yang tak takwil, mereka kafir, bagaimana sahabat-sahabat Nabi? Asy'ariyah Maturidiyah ini tidak ada di zaman Nabi. Jadi kalau kita kata Asy'ariyah Maturidiyah ini hanyalah ahli sunnah wal jamaah, itu apa? Bagaimana para sahabat? Bagaimana tabi'in? Bagaimana tabi'in? Bagaimana generasi-generasi yang sebelum Imam Maturidi ataupun Abu Hasan Asy'ari dilahirkan? Jadi aliran ataupun manhaj ini adalah ulama kita buat. Jadi kita jangan ta'assub dengan aliran. Aliran ini ataupun cara bagaimana kita nak kenal Allah. Tetapi bukan kita guna aliran ini untuk kita menjauhi manusia daripada Allah. Sepatutnya kita yang bermadhab Asy'ariyah ataupun Maturidiyah, ataupun kita yang bermadhab ataupun yang beraliran Salafi, lagi faham ataupun lagi kenal Allah, lagi dekat dengan Allah, dan mendekatkan orang lain kepada Allah. Sepatutnya begitu. Tapi janganlah pula kita beraliran Asy'ariyah ataupun Salafi ini mengkafirkan orang, menjauhkan orang lain daripada Allah, dan ilmu ataupun manhaj, sistem, cara, metod yang kita belajar itu adalah bukan untuk kita kenal Allah, tetapi kita guna untuk mengkafirkan orang, mengeluarkan orang lain daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah tidak betul. Ini orang panggil syaitan telah masuk. Syaitan telah masuk, kamu aliran ini, syaitan telah tiup benih-benih ta'assub ekstrim. Akhirnya natijahnya Allah tidak kenal, tetapi mengkafirkan orang lain, membid'ahkan orang lain, menyesatkan orang lain, dan natijahnya adalah semuanya keburukan, semuanya dosa. Itu Haji Jamil. Ya, Ustaz. Aliran takwil ini banyak Ustaz kan, macam sekarang ni tauhid kita, masalah kita pegang pada jemaah tu Asy'ariyah dan Maturidiyah tu. Sehingga kan kita menekankan sifat 20 Ustaz.
Yang orang kata yang katakannya yang sifat tauhid rubian yang uliyah tu dan asma husna tu betul kata. Kita pun agak confused macam mana. Ini perkembangan ilmu akidah Haji Jamil. Maknanya ulama dia cuba fikir bagaimana supaya orang Islam ini kenal Tuhannya. Nampak kan? Allah Ta'ala nak kenal Tuhan, dia dah sebut dalam Quran ni. Dengan dalil-dalil alam ini, dengan dalil-dalil ciptaan manusia, dengan dalil-dalil dengan mukjizat Al-Quranul Karim. Maknanya itu adalah manhaj Al-Quranul Karim. Maknanya tanasuk fil alam. Maknanya dunia ini dia seragam, dia serasi, dia teratur. Bulan, bintang, matahari, kemudian cicak, cacing, katak, nyamuk, manusia, lembu. Maknanya keseragaman, keserasian, kesesuaian, tersusunnya alam ini adalah menunjukkan ada Allah SWT. Maknanya Al-Quran dia cuba untuk mengitharah atau membangkitkan fitrah manusia, di mana manusia ini semuanya adalah beriman dengan satu Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak kita sebut Al-Quranul Karim akan sebut khalaqas samawati wal ardh dan selainnya, dan juga turunkan hujan, kemudian daripada hujan itu tumbuh-tumbuhan, tumbuh pokok, dan pokok itu adalah rezeki untuk binatang dan manusia. Maknanya Allah Taala cuba untuk cuba bangkitkan perkara-perkara begitu. Jadi apabila umat Islam ataupun Islam itu meluas, ada yang bukan Arab, ada yang ke seluruh dunia telah memeluk Islam, Islam telah menguasai dunia. Jadi ulama-ulama kita bagaimana mereka fikir untuk orang itu faham ataupun kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang menjadi cara tu. Ada Asy'ariyah caranya. Kalau kita kat Malaysia ni ada sifat 20. Sifat 20 itu kita yang buat tu. Kita yang buat. Berdasarkan kepada Quran, berdasarkan kepada hadis. Dan juga uluhiyah, rububiyah itu juga adalah manusia buat. Berdasarkan kepada Al-Quran dan juga hadis. Jadi cara mengenal Allah Subhanahu Wa Taala sama ada dengan cara Asy'ariyah ataupun Maturidiyah ataupun dengan cara Salafi, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Jadi cara-cara ini sebenarnya adalah datang selepas Nabi, datang selepas sahabat. Ini adalah ciptaan ataupun dibuat oleh ulama-ulama. Mereka yang buat cara ni berdasarkan kepada zaman mereka, keperluan yang ada pada mereka, dan juga berdasarkan kepada Quran dan As-Sunnah yang mereka fahami. Jadi setiap masa ada keperluannya, jadi akidahnya berbeza. Sekarang ini siapa yang baca sifat 20, orang akan tidur sekarang ni. Kalau kat masjid duk main wujud, ya Allah Ta'ala itu ada, sebagainya, orang akan mengantuk, kemudian tidur. Tidak sesuai dengan zaman. Ini pada 1000 tahun dahulu, ini yang cuba dibuat, dipanggil ilmu kalam, cuba diajar dalam masyarakat, kerana pada masa itu zaman yang semua orang menggunakan mantik, menggunakan ilmu kalam dan sebagainya. Zaman sekarang ini kalau mengikut sistem ataupun cara untuk mengenalkan seseorang kepada Allah adalah menggunakan sains. Ini yang telah dibuat oleh Abdul Majid Zandani daripada Yaman. Dia telah menulis satu kitab namanya Tauhidul Khaliq, mentauhidkan pencipta, iaitu Allah SWT. Di dalamnya tidak ada sifat 20, tidak ada yang kita rasa susah-susah ini, tetapi di dalamnya ada kajian-kajian sains, ada tentang ayat-ayat sains, dan kalaulah seorang ustaz ataupun ulama yang menggunakan cara ini untuk membuat seseorang itu kenal Allah, inilah yang lagi menepati zaman. Teknologi yang kita ada sekarang ini, contohnya apa-apa saja teknologi, tentang sainsnya, tentang teknologinya, tentang kajian-kajian yang ada sekarang ini. Seandainya semua ini dijadikan bahan-bahan untuk kita menjadikan seseorang itu kenal Allah ataupun beriman dengan Allah, ini adalah lagi berkesan. Kalaulah di masjid
ada ustaz yang menceritakan tentang sains dan mengaitkan dengan tauhid kepada Allah SWT, saya rasa orang takkan tidur. Contoh, dia cerita tentang mata. Bagaimana Allah Ta'ala buat mata. Cerita tentang nafas, denyutan jantung kita. Bagaimana, berapa kali berdenyut. 1 minit berapa. Sejam berapa. Setahun berapa. Siapa yang denyutkan. Siapa yang hidupkan. Kemudian baca ayat Al-Quran. Kemudian bagaimana telinga kita mendengar. Maknanya, kalaulah ada orang cerita macam ni di dalam masjid contohnya, kita tak akan tidur, kita akan dengar dan iman kita lagi kuat. Iman kita lagi kuat, iman kita bertambah dan kita akan mengaku bahawasanya yang berkuasa siapa? Allah. Yang ada satu esa Allah SWT. Yang ada ilmu Allah. Yang ada kehendak Allah SWT. Jadi semua itu menjadikan seseorang kenal Allah SWT juga. Jadi akidah ini, cara kita nak kenal Allah ini dia berkembang mengikut zaman. Zaman awal Islam dia lebih kepada tafwid, serah saja kerana semua orang beriman dan semua orang menguasai bahasa Arab, dia boleh faham. Kemudian bila tiba waktu Abu Hasan Asy'ari dan sebagainya, ilmu kalam, ilmu mantik telah berleluasa, di mana ilmu-ilmu falsafah Yunani dan sebagainya telah masuk dalam agama kita dan kita perlu berdebat dengan orang-orang yang orang-orang yang berfikiran bebas dan sebagainya. Pada masa ini perlu kepada ilmu-ilmu kalam, ilmu-ilmu mantik dan juga takwil-takwil ini. Kemudian sekarang ini kita berada di zaman sudah berbeza. Di mana sekarang ini kalau baca kitab kuning, orang akan tak berminat. Orang akan rasa dah habis dah, zaman tu sudah habis lah. Jadi mereka tak minat. Jadi zaman ini juga ada cara-cara untuk kita mengenal Allah SWT. Sebagaimana yang saya cerita tadi, ada kitab Tauhidul Khaliq yang ditulis oleh Abdul Majid Zandani dan juga ulama-ulama lain, contohnya Al-Aqidah wa Ususuha, Al-Aqidah Islamiyah wa Ususuha, ditulis oleh mufti, bukan mufti Syria, adik kepada Hasan Habanak Al-Maidani, nama dia, anak saudara dia Abdul Rahman Al-Maidani. Ini juga adalah menggabungkan semua Asy'ariyah dan juga Salafi. Dan bukan saja dia menggabungkan semua aliran ini, dan dia mencipta satu kaedah yang baru di mana Asma'ullah Al-Husna 99 ini telah dibahagikan kepada sifat-sifat Allah. Yang kita kata 20 sifat itu. Kita kata al-ilmu. Bagaimana ilmu Allah digabungkan dengan Asma'ul Husna. Contohnya al-Muhit, ilmu Allah itu adalah meliputi. Al-Khabir, ilmu Allah itu adalah mengetahui secara detailnya. Jadi ada pembaharuan lagi yang berlaku dalam pengajian ilmu akidah ini. Cuma kita saja terlalu ketat ataupun terlalu beku, kita seolah-olah mempertahankan apa yang kita, datuk nenek moyang kita buat. Sedangkan mereka buat itu adalah ciptaan mereka juga. Mengikut zaman yang sesuai dengan mereka, dan kita hendaklah mengikut peredaran zaman yang sesuai dengan kita. Jadi sekarang ini kita perlu gabung semua. Pada pendapat saya, kita gabung Asy'ariyah, kita gabung Salafi. Pada masa yang kita lihat perlu kepada takwil, kita takwil. Contohnya kita berdakwah kepada orang-orang asli, orang-orang asal yang mereka baru kenal Islam. Jadi kita cuba guna manhaj takwil ini. Pada masa tertentu kita guna manhaj Salafi. Dan kalau perlu kita guna manhaj yang lagi terkini, iaitu menggunakan sains dan sebagainya untuk kenal Allah SWT, kita gunakan. Jadi semua ini adalah ciptaan ataupun ulama kita buat. Kita tak boleh nak ta'assub, kita tak boleh nak kata ini salah, ini betul, aku saja yang betul. Kerana dengan kita menyalahkan pihak-pihak tertentu, sebenarnya kita kena ingat zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, tak ada Asy'ariyah, tak ada Maturidiyah, tidak ada manhaj-manhaj yang terkini sekarang ini. Mereka tidak seperti kita. Jadi bagaimana mereka ini? Adakah kufur juga? Kerana bukan Asy'ariyah dan selainnya. Jadi berpada-pada. Saya manhaj saya sederhana. Kita nak kenal Allah. Jangan sampai kita mengeluarkan orang lain daripada agama Allah
dan jangan kita menjauhi orang lain daripada Allah SWT. Dan iman kita bukan pada akal kita, bukan pada mulut kita, tetapi hati kita. Iman kita itu iman ma waqara fil qalbi, apa yang ada tetap di dalam hati. Maknanya kalau kita nak suka iman seseorang itu, kalau kita lihat pada kata-katanya, imannya kuat. Dia kata Allah Ta'ala ada dan sebagainya, tapi bukan itu. Apa yang dia kata di dalam mulut dia itu adalah iqrar, dia mengaku saja. Tetapi yang tetap iman itu adalah di hatinya. Sebab itulah iman itu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Jadi dilihat pada hati. Kalau imannya kuat, maka akan lahirlah orang yang kuat imannya. Dilihat pada perbuatannya, perbuatan orang-orang yang beriman, amalan-amalannya bertambah dan sebagainya. Tapi kalau hatinya tak kuat, hanya mulutnya saja ataupun akalnya saja, maka kita lihatlah orang ni beriman tapi dia perbuatannya adalah penuh dengan dosa-dosa. Perbuatannya tidak seperti apa yang dia cakap, apa yang dia kata. Jadi itu iman itu adalah iman kita, pegangan kita, kepercayaan kita di dalam hati kita. Iqrar bil lisan, kita cuba ikrar dan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa saddaqahu bil amal. Yang membenarkan iman kita itu adalah amalan-amalan kita. Kita tak boleh kata orang yang belajar sifat 20 imannya sudah 100%, tak betul. Kita juga tak boleh kata orang yang belajar tauhid 3 serangkai, rububiyah, asma wa sifat, tauhidnya adalah penuh. Dia dah kenal Allah. Ini tidak betul. Tauhid itu adalah benda yang ada di hati kita. Adapun uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, sifat 20 ini adalah cara, sistem untuk kita tambah iman kita, kenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita beriman dengan sebenar-benarnya, tidak tersesat, tidak menyeleweng daripada apa yang Allah Taala tetapkan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, Haji Jamil, saya sebut ni kerana ini adalah sangat penting. Isu ini telah menjadi satu topik ataupun menjadi satu isu menyebabkan perbalahan di kalangan ulama-ulama. Bahkan ada negeri yang tidak memberi tauliah, tak bagi tauliah, tidak bagi untuk mengajar dan sebagainya. Kerana apa? Ada alirannya. Panjang lebar penangan tu. Mana? Ya. Ada benda. Buku-buku tu saya dapat Ustaz pergi ke Jordan, nanti tolong berikan lah. Ya. Saya alhamdulillah saya dulu masa kecil daripada tingkatan 1 sampailah saya SPM, saya belajar di pondok. Jadi kitab-kitab turas ni, kitab Faridatul Faraid saya khatam. Kitab Aqidatun Najin saya khatam. Kitab Durus Thamin saya khatam. Semua ini adalah kitab-kitab akidah Asy'ariyah. Kemudian bila saya lepas SPM, Allah Ta'ala takdirkan saya pergi ke Jordan. Bila pergi ke Jordan, saya tak belajar kitab-kitab ni. Saya belajar Usuluddin Islami, ditulis oleh Qahtan Ad-Duri. Kemudian saya belajar Akidah Islamiyah wa Ususuha, ditulis oleh Abdul Rahman Hasan Pandakah Maidani. Juga kitab Naim Yasim, kitab At-Tauhid oleh Dr. Naim Yasim. Semua kitab-kitab ulama masa terkini yang menulis. Jadi bila kita belajar kitab-kitab ini, kita nampak mereka ini telah buka kita punya minda. Maknanya kamu belajar dulu, kitab-kitab ini ditulis oleh orang yang 100 tahun dahulu, ataupun pada awal kurun 19. Jadi yang kamu belajar sekarang ini, saya belajar di Jordan, ini kitab-kitab orang yang masih hidup, yang mereka kata yang mereka tahu bagaimana keperluan untuk menerapkan akidah dalam masyarakat sekarang ini. Jadi belajar benda tu. Dan juga di universiti saya tu, Alil Bait tu dia adalah universiti terbuka. Maknanya aliran dia adalah dia kita panggil rojak, maknanya campur kebebasan untuk mengajar. Maknanya bukan setengah universiti. Contohnya di Saudi, aliran mereka lagi tertutup. Buku-buku mereka kalau akidah lebih kepada salafi.
Begitu juga setengah-setengah seperti di pondok pasar terin dan sebagainya lebih kepada Asy'ariyah. Tapi bila saya belajar di universiti itu, dia terbuka. Ada pensyarah yang lulusan PhD-nya daripada Saudi. Ada pensyarah yang lulusannya daripada Universiti Baghdad. Ini dua aliran yang berbeza. Universiti Baghdad adalah ilmu kalam, orang panggil Asy'ariyah. Dan Universiti Islamiyah Al-Madinah adalah Salafi. Berada di universiti tersebut pada yang masa yang sama mengajar akidah, dan mereka berdua ini tidak bertengkar sebagaimana yang kita bertengkar di Malaysia. Dan mereka berdua ini adalah ilmiah, mentafsirkan sesuatu mengikut kajian-kajian, hujah-hujah, fakta-fakta. Jadi kita berada di universiti itu, kita faham, kita belajar semua itu, menyebabkan pemikiran itu telah menjadi berubah. Kalau di Malaysia, Tok Guru kita kata apa? Wahabi ini sesat. Wahabi ini adalah kafir, menyamakan Tuhan dengan makhluk. Bila di sana kita belajar, tidak pun. Manhaj ini adalah manhaj yang sangat tak betul apa yang kita belajar di pondok-pondok tu. Jadi alhamdulillah bila pergi ke Jordan, dan bidang saya pun usuluddin. Bidang saya usuluddin, dan saya sambung master pun bidang saya adalah pendidikan Islam, dan saya punya tesis saya pun adalah tentang ajaran sesat. Ajaran sesat dalam masyarakat Islam di Malaysia. Ini saya tulis dalam bahasa Arab lah. Itu saya punya kajian saya. Sememangnya kajian saya bidang akidah, bukan bidang bahasa Arab. Cuma bahasa Arab ini mungkin Allah Ta'ala beri belajar sedikit sebanyak, bolehlah kongsi ilmu-ilmu yang ada. Jadi bila dah lalui daripada tingkatan 3 sampailah masuk universiti, duduk di Jordan, duduk di Syria dan selainnya, maka kita nampak apa akidah yang, apa masalah sebenarnya dalam usul isu akidah ini. Jadi apa yang saya tahu tu, itulah yang saya bagi tahu. Semoga boleh manfaat semua. Yang pentingnya kita jangan terlalu taksub, dan kita semua adalah nak kenal Allah SWT, dan janganlah dengan sikap kita ataupun aliran kita menjauhkan orang lain untuk mengenal Allah, apatah lagi kita menyesat ataupun mengkafirkan orang lain. Semuanya adalah ahli sunnah wal jamaah belaka. Okey Haji Jamil, kalau nak ngaji kitab tua tu pun boleh, Faridatul Faraid, Aqidatul Najim. Tapi pengalaman saya, kalau saya mengajar akan tidurlah orang. Maknanya mereka, khususnya orang muda sekarang ni, mereka tak berminat dengan buku-buku tu. Okey, terlebih jawab lah ni. Jadi kita kembali kepada i'rab. Kepada i'rab, Allah SWT sebut wa kadzalika, ayat 55. Waw adalah istinafiyah, maknanya waw ini adalah waw ibtidaiyah. Dari sudut i'rabnya tidak ada kaitan dengan sebelumnya. Kadzalika nufassilu mislu kadzalika fatanna. Maknanya sama saja, kadzalika fatanna, kadzalika lil jar wa tashbih, dza isyarah sakin fi mahalli jar muta'alliqun bi mahdhuf maf'ul mutlaq li fatanna. Maknanya lebih kurang saja, kita dah huraikan sebelum ini. Jadi kadzalika nufassilu mithlu kadzalika fatanna fil ayah, dalam ayat atasnya 53. Al ayat maf'ulun bih. Jadi kita kena ingat balik, ada fi'il, ada fa'il, dan ada maf'ulun bih. Mansubun, hukumnya mansub bil kasrati, baris di bawah, kerana jamak muannas salim. Al ayatu 1, al ayatani musanna 2, al ayati. Al ayat ini adalah jamak, jamak muannas. Jamak muannas dia masuk dengan kasrah, bukan masuk dengan fathah. Jadi jamak muannas ni tidak ada, jamak muannas ini tidak ada baris atas. Janganlah kita letak baris atas. Ini pun menjadi satu bangkangan orang kaum muslimat tak puas hati. Kenapa tak boleh letak atas barisnya? Adakah muslimat ini tak boleh jadi pemimpin, sehingga bahasa Arab pun tak boleh letak baris atas, sedangkan jamak kan ramai. Jadi al-ayah ini adalah mufrad. Al-ayah ini kalau satu boleh baris depan,
juga boleh baris atas, juga boleh baris bawah. Boleh Cuma bila jamak al-ayat tak boleh baris atas. Kalau baris atas salah. Dia baris bawah. Dia maf'ulun bih. Jadi Allah Taala sebut apa? Nufassilu al-ayat. Nufassilu di sini, nufassilu itu ada fi'il. Fi'il dia, perbuatan dia adalah menerangkan. Siapa yang menerangkan? Fa'il. Fa'il itu nahnu. Nahnu, kami. Kami. Kemudian terangkan apa? Yang Allah Ta'ala terangkan adalah al-ayah. Al-ayah ini adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih mansub bi kasrah. Dengan baris bawah. Letak ti itu baris bawah huruf akhirnya. Bil kasrah. Jadi rukun ayat ini kita perlu sentiasa ingat. Nufassilu fi'il. Bila fi'il dia perlu ada fi'lun, iaitu perbuatan. Kemudian dia kena ada fa'il, pelaku. Siapa yang buat? Setiap perbuatan itu ada pembuat. Jadi pembuat di sini adalah nahnu. Nun ini Nun ini. Ini adalah fi'il mudhari'. Kalau kita letak alif, saya. Kalau letak ya, dia. Jadi ada beza pada depan ni adalah huruf mudhara'ah. Jadi al-ayati itu adalah maf'ulun bih. Okey, wa kadzalika nufassilu al-ayati maf'ulun bih mansub bil kasrah wa 'atifah. Wa 'atifah huruf waw pada walitastabin. Walitastabina sabilul mujrimin. Wa 'atifah lam lit-ta'lil tastabina. Tastabina itu adalah mudhari' mansub bi an mudmaratan ba'da lam. Sabil adalah fa'il. Sabil adalah fa'il. Okey. Litastabina. Ada lam. Lam ini lamut ta'lil. Li tastabina. Litastabina. Jadi lam ini adalah lamut ta'lil. Kemudian tastabina ini adalah fi'il mudhari'. Tastabina. Barisnya di atas. Barisnya di atas. Kita baca dengan baris atas. Baris atas. Kemudian, kenapa dibaca dengan baris atas? Kerana ada an mudmarah. Ada an tetapi dia diidmarkan. Diidmar maknanya tidak disebut, disembunyikan. Tidak disebut dalam ayat ni. Kalau ikutnya dia adalah li'an. Kalau ikutnya dia li'an tastabina. Jadi dibaca dengan baris atas ini kerana an ni. Kerana an ni. An ini dia menasabkan fi'il mudhari'. Li'an tastabina. Kalau tak ada an, akan dibaca tastabinu. Tastabinu. Tapi kerana ada an, jadi dibaca dengan tastabina. Kenapa dibaca dengan na? Kerana ada an. An adalah huruf nasab dan juga huruf masdar. Huruf masdar. Jadi kalau kita nak takwil kepada masdar, kita takwil dengan istabana, istiban. Istibaniha. Kerana ada hiya kat dalam ni. Dalam tu ada hiya. Sabila itu sirah mubalaghah, dia boleh muannas, boleh mudzakkar. Sirah mubalaghah dengan wazan fa'ilun. Ada sirah mubalaghah dengan wazan fa'ulun, seperti ghafurun. Jadi ghafur, fa'il, sirah mubalaghah ini bukan sirah mubalaghah, sifat musabbahah, sifat musyabbahah. Dia boleh lelaki dan perempuan boleh guna. Tak jadi masalah. Oleh itu kita tengok selepas itu sabila. Sabila ini adalah mudzakkar, tidak begitu? Sabilu. Ini mudzakkar, saya tulis L. L itu lelaki.
lelaki. Sedangkan fi'il ini adalah perempuan. Saya tulis P. Perempuan. Bagaimana kamu tahu perempuan? Kerana ta tu. Kalau lelaki, ya. Nampak saya cuba buat tasrif. Huwa yastabinu. Kalau hiya, perempuan, tastabinu. Jadi tastabinu itu perempuan. Dan kamu jumpa sabilu. Sabilu itu adalah lelaki. Tidak begitu. Kenapa? Kenapa fa'ilnya perempuan, fa'ilnya lelaki? Jadi jawapannya adalah sabilu ini adalah sifat musyabbahah bil fa'il. Sifat musyabbahah dan dia boleh lelaki dan perempuan. Yastabi pun boleh, yastabinu pun boleh, tastabinu pun boleh. Begitu juga sifat dia, boleh saja kita sebut lelaki dan perempuan. Okey, jadi tastabinu ada an mudmarah. Ada an mudmarah. Mana tadi ya? Lam ta'lil ini maknanya kerana. Kami terangkan. Kenapa kamu terangkan? Kerana. Lam itu ta'lil. Ta'lil ini maksudnya illah. Illah maknanya sebab. Jadi kita terjemahkan litastabina kerana dia menerangkan. Kerana menerangkan jalan. Menerangkan jalan orang-orang yang berdosa. Tastabina, mudhari' masuk. Mudhari' itu dibaca dengan hukumnya masuk dengan baris atas tu bi an mudmaratan, dengan an mudmarah ba'da lam. Selepas lam itu ada an yang saya bagi tahu tadi. Selepas lam itu ada an. Lam ini ada an, li an. Tastabina. Dibaca na itu kerana ada an. An itu disembunyikan. Disembunyikan, tidak disebut. Itu maksudnya mudmaratan. Ba'da lam sabilu. Sabilu ini adalah dia adalah fa'il. Al-mujrimin mudhafun ilaih. Maksudnya sabilu itu adalah mudhaf, al-mujrimina mudhafun ilaih, majrur bil ya. Majrurnya dengan ya ni, mujrimina. Mujrimin ini boleh jadi mujrimun, boleh jadi mujrimin. Tapi apabila dia majrur, waw itu ditukar dengan ya. Jadi dibaca dengan mujrimin. Jadi majrur bil ya'i. Ya ini, ya itu adalah tanda, ya itu adalah tanda majrur. Tanda majrur. Kenapa? Kerana dia jamak mudzakkar salim. Kerana dia adalah jamak. Ramai. Ramai bagi lelaki. Dan juga termasuk perempuan bila disebut lelaki di sini. Dan bila jamak mudzakkar salim majrur dengan ya. Kalau marfu' dengan waw. Kalau mansub dengan apa? Siapa tahu? Jamak mudzakkar salim mujrimun, jamak mudzakkar salim, jamak al-mudzakkar salim. Salim majrur bi al-ya. Contohnya bil ya, contohnya adalah al-mujrimin. Kalau marfu' bil waw, contohnya adalah al-mujrimun. Saya sebut perkataan saja, bukan ayat. Al-mujrimun. Kalau mansub bi apa? Sebelum kita tamatkan kelas, siapa tahu? Haji Halim, senyap Haji Halim, tak ada bunyi lagi ni. Haji Zu ada ke tidak? Masuk bi. Cepat-cepat jawab, nanti tak balik kita ni. Nak balik apa kan? Ada rumah belakang sekarang ni. Bi. Ya. Masuk bidomah kan? Masuk bidomah. Mana tu? Bidomah kalau mufrad. Dah tak ada masuk bidomah, masuk bil fathah ataupun bil kasrah. Okey, Haji Ali dah jawab tapi tak betul jawapan Haji Ali. Siapa lagi nak cuba? Siapa lagi? Cepat-cepat nak balik lagi kita ni, tak balik lah hari ni. Masuk bil ya. Ya, masuk bil ya.
Siapa jawab tu? Siapa jawab tu? Betul jawapannya, masuk bil ya. Contohnya al-mujrimi juga. Jadi majrur bil ya, masuk bil ya. Majrur bil ya, marfu bil ya, bil waw, Mujrimin. masuk bil ya. Majzum ada ke tidak majzum? Majzum bi ada ke tidak? Ingat jamak Ada. mudzakkar salim ini adalah al-isim. Same. Isim ada majzum. Isim tidak ada majzum. Jadi kita kena ingat isim dia ada 3 saja hukum, sama ada majrur ataupun marfu ataupun mansub. Majzum tak ada isim. Majzum ni tak ada. Tak ada isim majzum. Majzum ni hanya untuk fi'il, fi'il. Okey, maknanya boleh balik kita. Dah ada orang jawab betul. Terima kasih kerana tolong sahabat-sahabat kita yang lain. Dan tolong saya juga kalau tidak tak mungkin ada yang Tastabina tu kalau madi dia apa? apanya? Oh, madinya Tastabina. istafana istabana. Istabah. Ya, istabana. Sabana. Apa yang dia istabana. Yang mudhari'nya adalah yastabinu. Wazan dia istaf'ala yastaf'ilu. Wazannya istaf'ala yastaf'ilu. Istaf'ala yastaf'ilu. Okey. Okey, kita sikit lagi ni. Masa pun dah habis ni. Okey, mana tadi? Masdar muawwal istaf'ala yastaf'ilu istif'alan, mana istibana. Masdar muawwal an tastabin fi mahalli jar bil lam wa huma li an tastabina itu maknanya dia adalah majrur. Masdar ya majrur. Kita tengok tadi masdar ya, li an tastabina ini dia punya an dengan tastabina itu boleh takwil kepada masdar. Bab masdar ini banyak lagi saya pun sebelum ni kita dah belajar, kita ada jumpa an masdariyah, anna masdariyah. Jadi huruf masdar ini dia an, dia ada kai, dia ada lau, dia ada anna, dia ada ma, 5 huruf masdariyah di mana jika ada fi'il ataupun isim selepasnya mengikut huruf masing-masing boleh ditakwil kepada masdar. Nanti kita jumpa. Jadi yang ini an selepasnya fi'il mudhari' boleh ditakwil. Ditakwil itu maknanya ditukar kepada masdar. Masdar kena ikutlah istabana, yastabinu, istibana. Istibana, jadi kita takwil dengan lis. Lam itu kena ada lis ibaniha. Listibana saja. Sabilu tu fa'il tu ada nak letak apa pun boleh. Fa'ilnya kembali kepada dalam ni ada hiya, Jadi istibaniha untuk jelas ataupun terang sabilu al-mujrimin, jalan-jalan orang yang mujrim. Ini maksudnya masdar muawwal istibana. Istibani bagi bawah. Listibaniha ataupun listibani sabili. Saya suka yang ni lagi sebab dia punya maf'ul dia fa'il dia dah ada. Istibani sabili. Dia jadi begitu apabila dia masdar dia jadi mudhaf ilaih. Mujrimin. Tetapi dalam Quran tak guna yang macam ni Ini adalah dari sudut bahasa. Saja. Dalam Al-Quran diguna li'an tastabina sabilu al-mujrimin. Tapi kalau kita tukar kepada masdar listibani bari bawah, kenapa? Kerana lam ni lam ta'lil dan dia adalah huruf jar. Kemudian mudhaf sabili mudhafun ilaih, mujrimin adalah mudhaf ilaih juga. Sabil mudhafun ilaih, mujrimin mudhafun ilaih. Okey. Kemudian wahuma
maknanya wahuma muta'alliqani, masdar muawwal itu lam, jar wa majrur itu, huma itu maknanya jar wa majrur itu dua-duanya bergantung kepada nufassilu. Dia bergantung kepada nufassilu. Apa yang diterangkan? Apa sebab diterangkan? Sebab diterangkan adalah untuk menerangkan. Atfan ala masdar muawwal majrur bil lam ay liyudhhira al-haq wa litastabina as-sabil. Ini bukannya payah sangat sebenarnya dia nak bagi tahu. Apabila kita baca ayat ni, kita sebut apa? Wa kadzalika nufassilul ayat. Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat. Dan bagi menerangkan. Maknanya ayatnya apa? Mungkin tidak seolah-olah terjatuh, ada yang jatuh, ada yang jatuh. Maknanya tiba-tiba ada wa. Sepatutnya tidak ada wa ataf itu. Kalau kita baca demikianlah kami terangkan ayat-ayat untuk ataupun bagi menerangkan jalan-jalan orang yang berdosa. Lengkap. Tetapi ada wa. Dan demikianlah kami terangkan ayat dan bagi menerangkan jalan orang-orang yang berdosa. Jadi wa ini diataf ke mana? Diataf ke mana? Maknanya ada ayat sebelum ini. Ayat sebelum ini maknanya ditakwilkan ataupun dibuat oleh Syekh Tayyib Al-Ibrahimi liyudhhira. Maknanya ayatnya sebegini, ayatnya sebegini. Okay, sikit masa lagi, kita berhenti dalam 3 minit lagi insya-Allah. Sebab saya nak habis kan, rasa kalau tak habis rasa yalah ayat pendek sangat tak habis juga. Okey, wa kadzalika duduk banyak tentang Salafi dengan Asy'ariyah tadi. Haji Jami yang tanya wa kadzalika wa kadzalika nufassilu al-ayat. Ada sebelumnya liyudhhira al-haq wa litastabina sabilu mujrimin. Maknanya begitu. Maknanya ada ayat yang dibuang kat sini. Dia tidak disebut. Jadi maknanya demikianlah kami terangkan ayat-ayat bagi menjelaskan kebenaran dan menerangkan jalan-jalan orang yang berdosa. Maknanya ayat-ayat Allah Ta'ala ini diterangkan juga kebenaran dan juga diterangkan juga jalan-jalan orang-orang yang berdosa. Tapi liyudhhira ini tidak disebut. Jadi kalau disebut sama saja, dia punya i'rabnya sama. Jadi liyudhhira ini ada masdar dia lizuhur. Zahara yazhur lizuhur ya. Tak apa saya buat dulu lizuhuri. Lizuhur ini adalah masdar muawwal. Ini lizuhur ini masdar muawwal. Kemudian istiban ini adalah masdar bagi istibana. Okey, tak apa saya tulis ya. Sekejap. Saya copy paste. Sikit je lagi ya. Okey. Jadi apa yang nak muallif itu bagi tahu? Dia bagi tahu listibana ini dia adalah ataf kepada zuhur. Listibana ini adalah ataf kepada zuhur. Masdar muawwal istibana ini dia adalah ataf kepada masdar muawwal bagi zuhur ini. Tetapi tidak disebut di dalam ayat Quran, tidak disebut di dalam ayat ini. Nampak apa tadi? Masdar muawwal majrur bil lam liyudhhira al-haqqu wa litastabina sabilu. Jadi wa huma muta'alliqani binufassilu atfan, dan antastabi ini juga adalah ataf kepada masdar muawwal, iaitu liyudhhira itu iaitu lizuhuri, atau kepada masdar muawwal tadi, iaitu ditakdirkan liyuzhira al-haq walitastabina sabilu hinggalah akhir ayat. Dan nufassilu itu adalah musta'nifah, ayat baru,
tastabinu itu adalah silah anna mudmarah. Silah kepada anna, tastabin an itu adalah silah tastabinu itu adalah silah kepada anna. Dipanggil silah harfi. Okey. Insya-Allah semoga yang akhir-akhir itu kalau tak berapa jelas boleh rojak balik boleh rojak balik apa yang saya tulis itu. Rasanya jelas maknanya liyuzhira boleh ditakwil kepada masdar iaitu lizuhuri. Jadi lizuhur ini adalah ataf istibana ini adalah ataf kepada lizuhuri. Cuma ayat ini dia tidak disebut di dalam ayat di dalam Al-Quran. Tetapi dari sudut makna kita nampak bahawasanya wow, huruf ataf ini dia ataf kepada satu jumlah yang tidak disebut. Iaitu ayatnya jumlahnya ditakdirkan yuzhira. Jadi kalau kita bacanya begini. Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat bagi memperlihatkan kebenaran dan barulah sesuai diletak dan bagi menerangkan jalan orang-orang yang berdosa. Tapi kalau kita tidak letak liyuzhira, kita akan rasa janggal. Demikianlah kami terangkan ayat-ayat dan bagi menerangkan jalan orang yang berdosa. Kenapa ada dan? Sepatutnya buanglah dan itu. Kalau kita baca dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat bagi menerangkan jalan orang yang mujrimin, itu lagi clear ayatnya. Jadi apabila ada dan itu maknanya ada satu ayat jumlah yang jatuh. Tidak disebut oleh Allah SWT kerana sudah maklum, sudah diketahui ya. Okey, sudah tamat kita ayat 100 berapa ni? Ayat 55 ni alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita sambung minggu depan kita sambung minggu depan pada waktu yang sama. Kalau ada soalan boleh tanya dalam grup Nanti kalau ada masa saya jawab ataupun saya jawab nanti dalam kelas nanti. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Okey, saya ada kelas sekejap lagi. Jadi perlu ada bersedia sikit. Terima kasih Ustaz. Okey. Sama-sama. Terima kasih. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.